Jana Wibawa merupakan satu kes yang tidak asing lagi yang melibatkan ahli politik dalam negara. Antara yang didakwa ialah pemimpin tertinggi PN iaitu Muhyiddin Yassin. Tapi beliau pun telah bebas dari pertuduhan tersebut awal Oktober lalu. Too Much Info kali ini bersama saya, Jeremy Singh, membariskan sedikit sebanyak mengenai kes ini. Pada 13 November 2020, projek Jana Wibawa ini diluluskan Jemaah Menteri. Nama penuh projek ini adalah Program Jana Ekonomi Pemekasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa. Kira fungsi projek ini adalah untuk merangsangkan ekonomi ketika dan selepas pandemik COVID-19. Macam lebih kurang tak payah nak masuk tender lah kan. Kau runding-runding terus dapat projek. Kalau korang nak tahu, program ini dikatakan menerima 4 bilion ringgit daripada 92.5 bilion ringgit dana pakej rangsangan ekonomi. Jadi pada 1 Februari 2023, Bersatu berkongsi penyata akaunnya. Hari yang sama, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki sahkan pihaknya membekukan beberapa akaun milik Bersatu. Pada 2 Februari 2023, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin maklumkan partinya menghantar surat kepada SPRM meminta pembatalan pembekuan akaun Bersatu. Dalam pada kes ini tengah disiasat dan sebagainya, pada 15 Februari 2023, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan Kementerian Kewangan MOF sudah mengarahkan projek Jana Wibawa ditangguh. Siasatan pun bermulalah pada 16 Februari apabila Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri dan pengerusi PN hadir beri keterangan kepada SPRM. SPRM sahkan Muhyiddin antara suspek yang disiasat bagi projek Jana Wibawa. Pada 20 Februari, bekas Menteri MOF Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz pula beri keterangan kepada SPRM. Hari yang sama, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO sebuah syarikat Adam Radlan Adam Muhammad ditahan SPRM. Keesokan harinya, Wan Saiful dan Adam Radlan masing-masing didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit dan 500,000 ringgit berkaitan Jana Wibawa. 22 Februari, Adam Radlan sekali lagi didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 4.1 juta ringgit berkaitan Jana Wibawa. Hari yang sama juga, seorang pengarah syarikat perabot di Pagoh dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas 9 pertuduhan meminta dan menerima rasuah bernilai 12.875 juta. Memang banyak duit. 2-3 hari selepas pendakwaan, dibuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan projek Jana Wibawa berjumlah 7 bilion ringgit yang dibuat secara rundingan terus dibatalkan. Pada 28 Februari, Adam Radlan dihadapkan ke Mahkamah Session sekali lagi atas pertuduhan meminta rasuah 2 juta ringgit berhubung projek Jana Wibawa. Seminggu selepas itu, Muhyiddin sekali lagi hadir ke Ibu Pejabat SPIM bagi memberi keterangan berkenaan projek Jana Wibawa. Selepas memberi keterangan pada 10 Mac 2023, Muhyiddin dikenakan 6 pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Ahli Parlimen Pagoh ini didakwa menggunakan kedudukan mendapatkan rasuah 232.5 juta ringgit dan 2 kesalahan pengubahan wang haram membabitkan dana sebanyak 195 juta ringgit. 13 Mac 2023, Muhyiddin menghadapi tuduhan ketujuh di Mahkamah Session Shah Alam. Pada 4 Oktober 2023, Muhyiddin memfailkan permohonan supaya dilepas dan dibebaskan daripada 3 lagi tuduhan jenayah yang dihadapinya, iaitu menerima wang hasil aktiviti haram yang kesemuanya berjumlah 200 juta ringgit. Pada 15 Ogos lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan ahli Parlimen Pagoh itu selepas membenarkan permohonan beliau membatalkan 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah berjumlah 232.5 juta ringgit bagi Parti Bersatu. Kenapa boleh lepas? Hakim ketika itu membuat keputusan terbabit selepas mendapati keempat-empat pertuduhan berkenaan adalah cacat, tidak berasas dan tidak jelas.
Dalam permohonan terbaru yang difailkan Muhyiddin, memohon Mahkamah Session mengetepikan semua baki tuduhan berkenaan dan beliau dilepas serta dibebaskan. Yalah, pertuduhan sebelum ini dah lepas. Jadi alasan beliau sudah dilepaskan dan dibebaskan untuk kesalahan predikat di bawah Seksyen 23/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia oleh Mahkamah Tinggi. Beliau berkata, Mahkamah Tinggi sudah memutuskan bahawa pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur itu adalah tidak berasas kerana tidak mendedahkan suatu kesalahan yang diperuntukkan di bawah undang-undang. Okey, dari segi lepas tak lepas ni panjang ceritanya. Jadi kita kena buat satu episod khas untuk menerangkannya dengan lebih jelas. Jumpa lagi di episod akan datang. Saya Jeremy Singh.